بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وفقره بين عينين ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama selamanya kita panjatkan syukur kita kepada Allah kerana akhirnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala hakikatnya dengan taufik yang dihadiahkan menjadi sebab kita berhimpun dalam majlis menyempurnakan salat fardu maghrib berjamaah, kemudian dapat duduk dalam majlis mengingat Allah Taala dan Nabi. Ini satu benda yang sangat besar, satu hadiah yang sangat mahal daripada Allah. Yang saya muliakan guru kita adalah saya Ustaz Iqbal Zain Al-Jawhari, kepada kita Ustaz Karim dan seluruh daripada tim Nur Al-Badar, para pengurusan pihak surau dan para asatizah, Ustaz yang saya tak sebut namun sedikit pun tidak mengurangkan rasa hormat saya. Alhamdulillah, taufik ni benda yang sangat mahal. Waktu ulama kata nak dapat taufik, yang pertama sekali kena ada talab, kena ada keinginan. Kedua, dia kena ada ikhtiar, dia kena usaha. Dan yang ketiga, dia kena doa dan minta kepada Tuhan yang bagi taufik. Satu orang yang dia ada keinginan untuk baca Quran tapi tidak ikhtiar pun untuk baca, jadi Allah tak bagi taufik juga untuk baca. Ada orang dia ada ikhtiar, dia ada niat, dia ada keinginan, tapi dia tak pernah peduli untuk minta kepada Allah. Maka kadang-kadang orang macam ni pun Allah Ta'ala beri taufik untuk amal, untuk mentaati Allah. Dan bila Allah Ta'ala beri taufik, kita bila benda yang sangat mahal. Lagi-lagi taufik mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata kita semua duduk dalam majlis pada malam ini untuk membangkitkan kerinduan kita kepada Allah dengan cara mengingati baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satu orang pun manusia kat dalam dunia ni berulang-ulang kali kita cerita tentang kelahiran dia di rumah cerita kita. Berulang-ulang kali kita cerita tentang kewafatan baginda mengalir air mata kita. Kadang-kadang dah puluh kali dah dengar kisah kewafatan Nabi. Setiap kali dengar mengalir lagi air mata. Ini tanda cinta. Dan antara tanda cinta ialah kita mengikut jejak langkah kita sendiri. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi itulah contoh ikutan yang paling baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah, untuk nak balik pada Allah dan negeri akhirat. Macam mana jalannya? Wa dzakarallaha katsiran. Banyak-banyak dengan lelaki yang kita bicarakan, Nabi SAW. Satu orang yang kalaulah kita ambil kehidupan baginda dan kita jadikan kehidupan baginda dalam kehidupan kita, maka kita akan berakhir dengan bersama baginda dalam syurga akhirat. Memang jalan itu bukan senang, tetapi melalui jalan itulah satu perkara yang sangat penting yang kita semua kena ikhtiarkan. Tuan-tuan, dulu satu orang dicerita dalam kitab Samarun bin Hayatus Sahabah, Dr. Abdul Rahman Rafa'at Bashar. Dalam jilid yang pertama dibawa kisah tentang satu orang lelaki yang bernama Thumamah bin Utsai.
Sumamah bin Uthal ni tuan-tuan, ini salah seorang daripada raja tanah Yamamah. Yamamah di mana? Di kawasan Riyadh pada hari ini. Apabila Nabi SAW mula dakwah dan kemudian Nabi berhijrah ke kota Madinah, Sumamah dapat tahu tentang dakwah Nabi semakin meluas, makin tersebar ke semua alam. Maka perkara ini sangat merisaukan dia. Dia risau kalau-kalaulah kenabian Nabi SAW akhirnya sampai ke tanah Yamamah yang akan menggugat kedudukan dia sebagai raja. Hari demi hari berlalu, kebencian terhadap Nabi makin bertambah. Seandainya terserempak dengan para sahabat Nabi, Sumamah tangkap dan maka dia telah bunuh sahabat Nabi, dan beberapa orang sahabat Nabi telah dibunuh oleh Sumamah. Tuan-tuan, sehinggalah satu hari Sumamah buat keputusan untuk tunaikan umrah. Zaman tu, walaupun mereka kafir, mereka tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, Kaabah tetap dikunjungi. Orang datang daripada pelosok dunia tawaf dalam keadaan telanjang. Mereka menyembelih binatang kepada Lata, Hubal, berhala-berhala yang diletakkan 360 di depan, luar dan dalam Kaabah. Begitulah niat Sumamah keluar daripada Yamamah untuk pergi ke Mekah untuk tunaikan umrah. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, di pertengahan jalan dia ditangkap oleh para sahabat ridwanullahi ajma'in. Tuan-tuan, sahabat tangkap bawa pergi mana? Bawa balik Madinah. Kita semua Allah Ta'ala bagi benda yang sangat bernilai yang kita semua miliki, dan benda ni sangat susah nak jaga. Apa dia? Hati. Hati ni benda yang sangat susah nak jaga, sebab hati ni macam span. Span kalau diletak dekat dalam cawan yang isi air sirap, dia akan sedut air sirap tu. Kita keluar, kita perah, yang keluar apa? Sirap. Dia takkan keluar teh ais. Dia takkan keluar ais blended. Perah kita, Masya Allah, sedut sirap tadi, keluar ais blended. Tak, apa yang dia sedut, itu yang diperah, itu yang dikeluar. Macam tu keadaan hati. Sebab tu agama ni, Nabi SAW dihantar untuk fahamkan manusia berkenaan dengan hati ni. Pemilik hati siapa? Allah. Yang menciptakan rahsia hati ni siapa? Allah. Sebab tu kalaulah hati ni tak dipenuhi dengan Allah, maka dunia akan masuk dan memenuhi hati. Kapal selagi mana berjalan di atas lautan, selagi tak bocor, insya-Allah dia akan sampai selamat kat destinasi dia. Tapi kalau kapal tu jalan di atas lautan dan bocor, apa jadi kat kapal tu? Dia akan tenggelam, dia akan karam. Begitulah keadaan hati. Kalau kita berjalan atas muka bumi ni, hati tak bocor dengan dunia, insya-Allah kita sampai ke akhirat selamat. Tapi kita risau, tuan-tuan. Banyak perkara yang sedang dicucuk dalam hati yang kadang-kadang menyebabkan hati ni bocor. Dunia tembus masuk dan akhirnya ramai telah karam. Orang-orang yang melihat Qarun laknatullah alaih keluar dengan harta-harta dia, disebut dalam suratul Qisas. Di dalam keadaan hati mereka dipenuhi dengan dunia, Allah Ta'ala firman, Alladzina yuriduna al-hayatad dunya, ya laita lana misla ma utiya Qarun, innahu lazu hazzin azim. Orang-orang yang hati dia memiliki kehendak dan keinginan dunia, apabila melihat Qarun melintasi dengan segala harta, kemegahan, kekayaan dunia yang dimiliki, mereka kata, ya laitalana mislama utiya Qarun. Alangkah baiknya kalaulah kami pun ada apa yang Qarun ada. Innahu lazu hazzin azim. Sungguh dia telah memperolehi keberuntungan yang sangat besar, yang sangat agung. Tuan-tuan, Allah rakam di celah-celah ahli dunia ni ada ahli ilmu. Tuan-tuan yang hadir dalam majlis ni, kita nak menimba ilmu agar kita lebih mencintai Nabi SAW dan memahami maksud kehidupan ni daripada apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Allah rakam perkataan ahli ilmu di kalangan mereka. Alladzina utul ilma wailakum thawab Allah
liman amana wa amila salihan wa la yulaqaha illa sabirun. Orang-orang yang berilmu yang ada di celah-celah ahli dunia kata wailakum, kecelakaan untuk kalian, malangnya kalian. Thawab Uthal tadi sampai saya ke Masjid Nabawi. Nabi kenal tak kenal? Nabi tak kenal. Zaman tu tak ada YouTube, tak ada Facebook, tak ada Instagram, tak ada TikTok untuk orang kenal. Mungkin nama terkenal tapi muka tak kenal. Sampai saya Sumamah, mereka para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, Tuan kenal tak siapa ni?" Nabi kata, "Aku tak kenal siapa ni." Mereka kata, "Ni Sumamah bin Uthal. Haja ya mama." Nabi kenal. Nama dia telah sampai ke telinga Nabi kerana dia telah bunuh beberapa orang sahabat. Kalau kita tuan-tuan, orang yang dah bunuh ahli keluarga kita, orang dah bunuh sahabat kita, macam mana perasaan kita kat dia? Tuan-tuan, membalas kejahatan dengan kejahatan ni dendam. Islam hadir. Nabi datang untuk mengajar macam mana untuk membuang sifat ni. Balas baik dengan baik tak perlu Islam ajar. Membalas kebaikan dengan kebaikan, binatang pun faham, saya minta maaf. Anjing pun faham. Kita lalu jalan, anjing datang menyalak. Anjing datang kejar, kita buat apa? Kita lari, la ilaha illallah. Lari buat apa anjing kejar kan? Ikram anjing Ustaz. Ya Allah, ikram anjing. Anjing tu kejar lari ya. Tuan-tuan, anjing ni kalau dia menyalak-menyalak kat kita, tuan-tuan pergi KFC beli snack plate. Tuan-tuan bagi 2 ketui ayam tight dengan paha. Agak-agak macam mana gembira perasaan anjing. Esok agak-agak kita lalu, dia kejar lagi tak? Dia dah godek-godek ekor dah. Ha? Dia kata, "This is my man. He just feed me yesterday." Dan dia tengok anjing tu tengok apa anjing tu faham. Ini orang ni buat baik dengan aku semalam, hari ni dia buat baik dengan orang. Dan Islam tak perlu ajar balas kebaikan dengan kebaikan. Ini satu lumrah. Tapi Islam ajar satu benda yang lebih mahal. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'at idfa' billati hiya ahsan. Tak akan pernah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolak kejahatan yang orang buat pada kamu dengan cara yang paling baik. Kamu akan tengok orang yang benci kamu, bermusuh dengan kamu, akan jadi orang yang paling karib berkawan dengan kamu. Apa Nabi buat kat Sumamah bin Uthal? Kalau ikutkan perasaan, kalau ikutkan dendam, kalau ikutkan lumrah, sifat, membalas keburukan dengan keburukan. Tapi Nabi SAW mengajar kita satu benda yang sangat mahal. Nabi kata dekat para sahabat, biar aku uruskan Sumamah. Nabi sendiri masak. Dipenjarakan Sumamah kat mana? Dalam masjid. Tuan-tuan, masjid ni tempat baiki hati. Kalau kereta rosak, hantar kat hospital. Kereta rosak, hantar kat hospital. Parking dekat emergency, ketuk. Doktor kata, "Apa cerita ni?" "Doktor, kereta saya rosak." Agak-agak doktor buat apa? Doktor bawa stetoskop tu, dia ketuk atas kepala kita. Sakit dia ni. Kalau kereta rosak, bawa pergi bengkel. Kalau demam, pergi bengkel. Kalau demam, pergi bengkel. Sampai kat bengkel, pomen tanya, "Ni apa cerita bang?" "Saya demam." Agak-agak pomen tu buat apa? Dia ambil spana, dia adjust telinga kita. Ni sakit ni. Demam datang bengkel.
Tuan-tuan, salah tempat. Kalau demam, kalau sakit, pergi hospital. Kereta rosak, pergi bengkel. Hati rosak, pergi wayang. Hati rosak, pergi shopping mall. Hati rosak, pergi funfair. You know what, look at the funfair. It's so fun. Naik dekat tu, apa tu? Merry go round. Apa nama benda tu? Hak bulatan. Naik benda tu. Tuan-tuan, hati rosak, pergi tempat yang salah. Makin rosak, makin sakit, mati hati. Sebab tu hati rosak mana tempat dia? Masjid. Thumamah bin Uthal, orang yang telah bunuh sahabat. Thumamah bin Uthal, orang yang telah buat keburukan, kejahatan. Apa yang mereka buat? Nabi telah penjarakan dia dalam masjid. Ini tempat repair manusia. Ini tempat repair umat ni. Ini tempat untuk balikkan hati manusia kepada ketaatan kepada Allah, mengenal siapa yang menciptakan dia. Tuan-tuan, Nabi khidmat, Nabi masak, Nabi hantar masakan, Nabi hantar makanan. Bukan setakat tu Nabi dakwah daripada Islam. Selesai Nabi dakwah, dia kata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya kamu bunuh aku, kamu sedang membunuh orang yang pasti dibela. Seandainya kamu melepaskan aku, kamu melepaskan orang yang faham macam mana membalas kebaikan. Wahai Muhammad, lepaskan aku. Tuan-tuan, Nabi tinggalkan dia. Hari kedua, Nabi datang lagi buat makanan. Nabi jamu lagi dia. Nabi dakwahkan lagi dia. Dia kata, wahai Muhammad, hari ini kalau kau bunuh aku, kau sedang bunuh manusia yang pastikan dibela. Kalau kau lepaskan aku, kau lepas orang yang paling faham membalas jasa. Lepaskanlah aku. Nabi tinggalkan dia hari kedua. Hari ketiga, Nabi datang lagi dengan makanan. Nabi dakwahkan dia dengan agama. Sama juga dia kata, wahai Muhammad, kalau kau bunuh aku, kau bunuh manusia yang pastikan dibela. Kalau kau lepaskan aku, kau lepaskan manusia yang pastikan mengenang jasa. Lepaskanlah aku. Nabi SAW kata, biar Nabi tinggalkan dia. Hari keempat, esok Nabi lepaskan dia. Tuan-tuan, sahabat Ridwanullahi ajma'in terkejut. Nak dapat raja yang mamah yang begitu zalim pada orang Islam, tapi senang-senang Nabi lepaskan dia. Dan mereka para sahabat, apa yang Nabi buat mereka taat, walaupun kadang-kadang bertentangan dengan apa yang mereka nak. Inilah cinta yang kata Urwah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebelum memeluk Islam ketika perjanjian Hudaybiyah. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubba li ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tak pernah, kata Urwah, melihat siapa-siapa, mencintai siapa-siapa seperti kecintaannya para sahabat Muhammad kepada Muhammad. Tuan-tuan, ajib kecintaan mereka kepada Nabi SAW menyebabkan mereka mampu mengorbankan segala-galanya, harta perasaan mereka. Tuan-tuan, bila Nabi lepaskan Thumamah, dia pun tinggalkan Madinah. Sampai di perbatasan kota Madinah, dia patah balik. Sehingga akhirnya dia berdiri di depan Masjid Nabawi, lantas dia melaungkan dengan laungan, ya ma'asyaral muslimin, wahai orang beriman, wahai seluruh penghuni Madinah, dengarkan perkataan aku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wahai seluruh orang beriman, dengarlah pada hari ini aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh dan hamba dia. Tuan-tuan, orang beriman, orang Islam semua mengelilingi Sayyidina Thumamah bin Uthal. Sehingga kan Nabi telah keluar daripada rumah Nabi, akhirnya berdepan dengan Sayyidina Thumamah. Maka para sahabat bertanya, wahai Thumamah, 3 hari kamu dalam penjara, 3 hari didakwahkan oleh Rasulullah untuk kamu beriman kepada Allah, kamu mendidakkan, kamu menolak daripada beriman, tapi bila kamu dilepaskan, kamu patah balik dan menyatakan keimanan kamu. Thumamah kata, ketahuilah, 3 hari aku dalam masjid, hatiku bergoncang dengan keadaan yang aku lihat di depan mata. Dakwah, ta'lim, tazkiyah. 3 perkara yang ada dalam Masjid Nabawi yang telah menggoncangkan hati para sahabat ridwanullahi ajma'in. Kesibukan sahabat dengan mendakwahkan kebesaran Allah. Kesibukan para sahabat dengan majlis ilmu, tazkiyah mereka, dengan ibadat-ibadat mereka, Quran, zikir mereka, dengan khidmat mereka.
melunakkan hati yang keras seperti mana hati Thumamah bin Uthal. Bila Nabi keluar kata Thumamah, "Wahai Muhammad, ketahuilah dulu tak ada negara lebih aku benci lebih daripada Madinah. Hari ini tak ada negara yang lebih aku cintai lebih daripada Madinah. Wahai Muhammad, ketahuilah dulu tak ada agama yang lebih aku benci lebih daripada Islam. Hari ini tak ada agama yang lebih aku cintai lebih daripada Islam. Dan ketahuilah wahai Rasulullah, dulu tak ada manusia yang lebih aku benci lebih daripada Tuhan. Tapi hari ini aku ingin menyatakan tak ada insan yang lebih aku cintai lebih daripada Tuhan." Tuan-tuan, kelunakan hati yang hadir daripada dakwah, ta'lim, ibadat dan khidmat yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat telah melunakkan hati Sayyidina Thumamah bin Uthal. Tuan-tuan, Nabi tanya, "Wahai Thumamah, masa kamu sahabat tangkap ni, kamu nak pergi mana?" Thumamah kata, "Ya Rasulullah, aku nak pergi umrah." Yakni dengan cara jahiliah. Nabi kata, "Aku ajarkan kamu manasik untuk menunaikan umrah dengan cara Islam." Tuan-tuan, Nabi telah ajar Sayyidina Thumamah dengan umrah, dengan manasik umrah, dan Sayyidina Thumamah bergerak pergi ke Mekah. Kata Dr. Abdul Rahman Rafa'at Bashar dalam kitab Sawarun min Hayatus Sahabah, beliau ialah sahabat pertama yang melaungkan talbiyah daripada seluruh para sahabat dan menunaikan umrah sebelum Nabi SAW dan para sahabat menunaikan umrah. Bila masuk saja ke kota Mekah, menghampiri Masjidil Haram, beliau telah melaungkan satu laungan yang menggoncang seluruh Masjidil Haram dan hati orang-orang Quraisy. Itulah laungan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tuan-tuan, mereka melihat Thumamah, sebahagian mereka terkejut. Ada yang mengatakan tidak yang mengajar kalimah ni melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang di kalangan mereka telah tarik panah untuk bunuh Thumamah. Abu Sufyan yang ketika itu belum Islam tolak panah tadi turun. "Jangan kamu bunuh dia. Kamu tak kenal ke siapa lelaki ni?" Mereka kata, "Kami tak kenal wahai Abu Sufyan." Ketahuilah itulah Thumamah bin Uthal, Raja Yamamah. Tuan-tuan, sampai hari ini kalau kita pergi Mekah, apa sumber tanah Mekah? Yang betul-betul sumber tanah Mekah satu air Zam-Zam. Tuan-tuan pernah tengok ada orang tanam padi kat Mekah? Ladang gandum kat Mekah? Tak ada, tuan. Wadi ghairi zi zar'in, inilah Mekah. Tempat yang hakikatnya tak ada langsung sumber kehidupan. Tamadun Indus, tamadun India, Hindu mula dekat sebelah sungai Indus. Tamadun China mula dekat sebelah sungai Huangho. Begitu juga dengan ketamadunan dunia yang lain, Euphrates. Kita belajar sejarah bahawa ketamadunan kehidupan manusia bermula di sebelah sungai. Sebab manusia faham air sumber kehidupan. Allah Ta'ala telah menidakkan semua dengan menjadikan tanah kering kontang Mekah daripada tanah yang tak ada sumber kehidupan. Asbab daripada imannya Sayyidatuna Hajar, Allah Ta'ala telah keluarkan daripada bumi Mekah sampai kiamat air Zam-Zam. Tuan-tuan, Mekah ni tak ada sumber makanan. Jadi sumber makanan Mekah masuk daripada luar. Gandum masuk daripada tanah Yamamah. Abu Sufyan kata, "Jangan bunuh dia. Jangan bunuh dia. Kalau kita bunuh dia, aku khawatir nanti sepulangnya dia nanti, ataupun matinya dia nanti kat sini, maka tak ada lagi gandum yang akan masuk ke bumi Mekah ni. Biarkan dia." Tuan-tuan, Thumamah selesai tawaf, selesai sa'i, selesai tahlul, dia berdiri di depan Darun Nadwah, di parlimen Quraisy. Maka dia telah melaungkan dengan sebuah laungan. "Wahai orang-orang musyrikin, dengar perkataan aku. Setibanya aku di Yamamah nanti, satu butir gandum pun takkan masuk Mekah lagi." Tuan-tuan, benda yang Abu Sufyan, benda yang orang Mekah khawatirkan, orang musyrikin khawatirkan, benda tu jadi. Thumamah sampai saja di Yamamah, maka dia telah boikot Mekah. Makanan tak masuk Mekah. Tuan-tuan, sehingga kan kesulitan berlaku. Kebuluran mula melanda orang Mekah.
Abu Sufyan dah tak tahu nak buat apa. Orang Mekah pun tak tahu nak buat apa. Akhirnya penyelesaian mereka buat apa? Mereka cuma nampak seorang ya. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena pergi Madinah. Kita kena jumpa dengan Muhammad. Kita kena beritahu supaya dilepaskan balik Thumamah agar gandum masuk balik ke bumi Mekah. Tuan-tuan, mereka bertolak pergi ke Madinah, bertemu dengan Rasulullah. Sehinggalah mereka bertemu dengan Rasulullah, mereka telah menceritakan apa yang berlaku, seolah-olah mereka lupa apa yang pernah mereka buat kat Nabi. Pada tahun ke-7 kenabian, apa mereka buat kat Nabi? Mereka boikot Nabi. 3 tahun Nabi duduk di lembah Abi Talib. 3 tahun Nabi tak makan daripada makanan yang sempurna. 3 tahun yang menyebabkan Abu Talib wafat. 3 tahun yang menyebabkan Sayyidatuna Khadijah makin sakit dan wafat. 3 tahun yang menyebabkan anak-anak kecil mati. 3 tahun yang menyebabkan ibu-ibu kehilangan susu. 3 tahun kata para sahabat, kami makan daun-daun kering yang menyebabkan pecah bibir-bibir kami. 3 tahun yang kalau kami buang najis kami, kata para sahabat. Disebut oleh Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi dalam Fadail Amal, dalam kisah sahabat pada bab yang pertama. Kalau kami buang najis kami seperti mana najis kambing kerana tak ada makanan untuk kami makan masa itu. Abu Sufyan datang merayu dekat Nabi. Mereka seolah-olah lupa. Mereka telah buat begitu teruk dan kejahatan kepada Nabi. 3 tahun mereka boikot Nabi. Sehinggakan surat boikot yang ditulis di perjanjian pemboikotan di Ma'abdah akhirnya digantung dalam Kaabah. Akhirnya tertinggal. Dimakan aneh-aneh hanya perkataan Bismillah. Tuan-tuan, Abu Sufyan tak malu pergi jumpa Nabi untuk Nabi bagi tahu dekat Raja Yamamah lepaskan balik gandum. Kalau kita ingat dah hang pernah buat apa dulu? Ingat dah hang pernah buat macam ni? Ingat dah hang pernah buat macam ni? Ingat dah hang pernah buat macam ni? Tuan-tuan, sikit pun tak keluar daripada perkataan mulut Nabi berkenaan kejahatan yang mereka buat kat Nabi. Bahkan Nabi kata dekat para sahabat, tulis surat pada Raja Yamamah, Thumamah agar dia lepaskan balik supaya gandum terus masuk ke bumi Mekah. Tuan-tuan, bagaimana mungkin tak bergoncang hati-hati manusia bila mendengar kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang Allah Ta'ala sendiri puji dalam Al-Quran. Innaka la'ala khuluqil azim. Innaka la'ala khuluqil azim. Sesungguhnya wahai Muhammad, kamu memiliki akhlak yang teragung. Tak ada akhlak yang lebih baik daripada seluruh akhlak para manusia dalam dunia ni melebihi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu para sahabat faham benda ni. Mereka meletakkan perasaan mereka yang nombor 2, agama benda nombor 1. Kadang-kadang kita letak perasaan kita dulu, baru agama. Lepas selesai, kalau benda tu, perintah Nabi tu tak kena dengan perasaan kita, kadang-kadang kita tolak perintah tu untuk menyempurnakan perasaan kita. Tuan-tuan, hari ni kita nak belajar, saya sendiri yang bercakap untuk meletakkan agama di depan, kerana inilah keutamaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak ada amanah yang lebih besar yang Nabi tinggalkan kepada kita lebih daripada nikmat Islam yang Nabi sanggup korbankan segala-gala yang Nabi ada supaya iman dan hidayat sampai kepada kita semua. Semoga Allah Ta'ala terima kita semua. Semoga Allah Ta'ala terima majlis ni. Semoga Allah Ta'ala hadirkan kebaikan, nur cahaya hidayat yang menjadi asbab penyejuk mata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang menyambung langkahan kaki Nabi ke seluruh dunia sehingga akhirnya menjadi asbab hidayat Allah sebarkan seluruh penjuru alam insya-Allah. Jazakumullah khairan katsir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair.